share. Okay, masing-masing boleh lihat. Okey ke nak bagi besar sikit? Besar sikit kot Nasuha. Besar sikit Okey dah madam. Okay. Alright. Dipersilakan. Cikgu. Okey, mula-mula. Dan soalan ni dia cakap dia kata bor ni dia ada mass dia sekejap. Dia kata mass dia 150 gram. So dia kena tukar jadi SI unit jadi kg. Dan dia kata dia attach dekat string 1.10 meter panjang dia. So kalau tengok dekat sini yang 1.10 ni panjang dia tu adalah radius. So tanda kat sini 1.10 meter. So the ball make a 2 revolution per second. So yang 2 revolution per second ni dia adalah frekuensi 2 Hz. Lepas tu sorry Tak apa. in horizontal circle. Lepas tu soalan first dia saya suruh lukis free body diagram. Okay, free body diagram dia first kita tahu yang bila ada ni dia ada tension dan dia ada weight mg. Dia ada tension dan dia ada weight. Ini free body diagram dia. Betul. Lepas tu soalan B dia pula dekat sini dia nak centripetal acceleration. So dia nak AC. AC sama dengan V square over R. Dan kita masukkan macam R dah ada dalam soalan tadi dia bagi. Cuma kita nak cari V. Cara nak cari V, saya guna formula V equal to 2 pi R over T. T boleh cari dengan guna formula yang ni. T sama dengan 1 over F sebab F dibagi 2. Lepas tu saya substitute dalam ni dapatlah V ni 13.82 meter per second. Dah dapat AC jawapan dia. Lepas tu untuk yang kedua pula dia nak cari magnitude of tension dekat string ni, magnitude dia. So dia nak tension lah kan. So kita tak apa. Lepas tu dia nak cari tension. So ambil summation of Fx MA. Yang ni yang daripada chapter 4 tu kan. So derive apa ni. So jadi summation of FC sama dengan MA kita MA juga. Lepas tu kita tengok force yang dekat X component ada T je. So T sama dengan MA. So A kita tahu tadi V square over R. Substitute dekat A tu jadi T sama dengan MV square over R. Dan semua ni kita dah ada dekat soalan. Dah cari substitute dapat jawapan tension. Tu je. Alright. Okay, terima kasih Nasuha. Yang lain okay? Boleh. Lepas nanti Nasuha share sekali gambar dekat dekat Telegram Boleh. Okay. Alright. Terima kasih Nasuha. Next, patah balik kepada Koyum. Boleh Koyum? Start madam. Start. Okay. Okay, kalau Koyum tak sedia lagi, Nick dah bersedia? Dia. Boleh. Okay, Nick dulu. Kejap lagi Koyum pula Alright, Nick, question number 6. Okay, ya. Iklan. Biasalah Okay, tu. nampak tak? Nampak. Okay. So mula-mula dia bagi mass bola iaitu 0.35. Jadi dia dapat mass. Lepas tu dia bagi radius 1.0 meter. Lepas tu dia kata frictionless, bermaksud tak ada force friction lah. Horizontal surface, kalau
lukis body diagram macam ni lah. Tak tahu nak explain macam mana. Jadi So dia normal kata tension weight, okay, betul. tension 80 Newton kat sini. So the formula dia nak FC force sama dengan MA. Force tu tension lah. Lepas tu A kita tak tahu, jadi dan dia pun nak V untuk soalan pertama. Jadi A ada 3 persamaan. Tapi kita nak yang ada V, lepas tu yang berdasarkan maklumat yang diberi dah ada R. Jadi kita ambil V kuasa 2 per R. Lepas tu ganti dalam formula ni. Lepas tu bolehlah cari velocity max of the ball. Iaitu 80 ni Newton tension. Lepas tu masukkan dalam formula maklumat yang dah ada iaitu M. Itu V yang kita nak. Tu dah kira-kira dapatlah jawapan. Okay, seterusnya soalan B. The minimum period rate of the ball. Jadi formula yang ada omega sama dengan 2 pi per T. Omega boleh derive daripada formula V sama dengan omega R radius. Jadi kita ambil omega sama dengan V per radius. Sebab dah ada maklumat tu. Lepas tu masukkan dalam formula dan pindah-pindah cari T, kira dapat ni. Faham? Kelas? Orang lain faham tak? Boleh. Boleh. Okay, ini soalan nombor 4. Tadi soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6. Kita still lagi horizontal cases So horizontal cases maksudnya Fx equal to Fc lah. So kalau lihat tu force yang ada pada paksi X tu memang tension saja kan. That's why lah tension sama dengan mv squared over R. Alright, so kita buat horizontal cases lagi. Okay, terima kasih Haziq. Okay. Alright, kita patah balik kepada question number 4. Apa tadi Koyum? Sekejap. Okay, yang lain bersedia Lepas ni siapa? Lepas ni Afiqah Madam, Ya. gambar saya upload dekat Telegram juga. Upload sekali. Nanti kawan-kawan lain nak tengok kalau dia tak sempat nak screenshot tadi kan. Okay. Nampak? Nampak. Okay, silakan Koyum. Okay, nombor 4 ni dia bagi mass 2000 kg. Lepas tu radius dia 20 dengan mu 0.7. So dia suruh lukis free body diagram biasa. Lepas tu dia suruh cari maximum car speed without skidding. So Fx. Kena cari ni, Fx ni sama dengan MA. So Fx tu ialah friction. So guna formula mv square per R. Dia dapat terdapat mu n sama dengan friction per mv square per R. So tadi dia bagi mu 0.7, n kita tak tahu lagi. So masuk mass 2000 v square per dengan R, radius 20 dia bagi tadi. So kira n dulu. So guna ni Fy pula, summation Fy sama dengan MA. So A ni kosong sebab dia moving dalam circular path. So dapat N sama dengan mg. So mass 2000, G gravity dan T je nilai 9881. So dapat 19620 N ni ganti masuk dalam ni balik. So dapat 2000 V. Untuk cari V, kira je lah dapat 11.74. Okay, betul. Okay, yang ni pun nombor 4 ni pun dia still lagi cases
horizontal cases lah. That's why lah fx equal to MAC ni. Alright, tapi sebab dia horizontal cases, dia tak boleh pusing, part si X pusing, part si Y pusing kan, tak boleh lah. So that's why lah FY dia terus jadi kosong. Alright. Okay, terima kasih Koyum. Nanti share dekat dalam Telegram Telegram lah. Alright, so kita proceed kepada soalan nombor 7. Okay, nombor 7 Afika kan? Boleh Afika? Boleh, jap. Okay, baik. Okay, lepas Afika, Suhaila. Nampak tak? Dia baru nak keluar kejap nampak. Soalan ni dia cakap bola tu dipusing dalam bulatan ni. Dalam bulatan ni, dia just bentuk bulatan, dia tak ada surface apa pun. And maklumat yang ada dalam soalan ni, M sama dengan 5 kilogram, radius sama dengan 55 cm. 55 cm ni kita tukar kepada SI unit jadi meter. So dia akan jadi R 0.55 meter. Lepas tu constant speed dia 3.0. Lepas tu soalan ni dia nak tension untuk setiap kedudukan dalam bola ni. So jadi tension untuk bola A dia Fy sama dengan Fc sebab dia duduk vertical. So dia bila lepas tu lukis free body diagram, tension dia akan duduk bawah dengan mg dia. So T tambah mg sebab AC dia ke bawah, so sini akan jadi positive side. So T tambah mg sama dengan mv kuasa 2 per R. Lepas tu baru masukkan nilai apa semua tu and then kira akan dapat 32.768. Tu untuk bola A. Kalau bola B, kedudukan dia dekat sini. Jadi tension dia sini dan W dia ke bawah. Jadi dia melibatkan part CX. So jadi FX sama dengan FC. FC sama dengan MV kuasa 2 per R. Lepas tu Fx dia just ada T je. So T sama dengan MV kuasa 2 R per R. And dia masuk nilai akan dapat T sama dengan 81.818 Newton. Lepas tu untuk bola C pula, dia duduk dekat sini atas ni. So W dia ke bawah and tension dia ke atas. So dia akan jadi free body diagram dia akan lukis jadi macam ni. Dan acceleration dia akan naik ke atas. So sini positive side, sini negative side. So dia Fx juga. Jadi Fx sama dengan Fc. Fc sama dengan MV kuasa 2 per R. Jadi di Fx dia Fy. Sini Fy silap tu. Fy sama dengan Fc. So Fy dia T tolak mg. So buat masuk nilai apa semua, kita cari T and akan dapat 130.868. Alright. Okay, terima kasih. Afika, tunjuk atas sikit Afika. Nak tengok gambar soalan tadi. Okay. Kalau awak lihat ni, okay, soalan nombor 7 ni memang ni lah, okay. Saya pujilah, okay, Afika sebab dia tunjuk arah AC tu ke mana. Okay, maksudnya arah AC tu, okay, saya ajarkan kat kuliah minggu lepas. Okay, always arah AC tu dia always toward the center lah. Okay, centripetal seeking tu kan. Alright, so kalau kita lukis arah AC tu ke mana, so kita akan dapat lihat lah which is case ni Fx equal to Fc ataupun Fy equal to Fc. Macam A dengan C tu, kita nampak AC dia tu memang pada part CY kan. So that's why lah dia adalah vertical cases mana Fy sama dengan Fc.
Okay, tapi untuk yang point B tu, okay, pada kedudukan B pula, okay, nampak arah AC yang Afiqah lukis tu pada part CX. So maksudnya dia adalah horizontal cases, means that horizontal cases total force pada part CX tu yang sama dengan FC. Alright, so kalau awak lukis awak akan nampak. Okay, sebab chapter 6 ni dia ada dua cases lah, sama ada horizontal ataupun vertical. Okay, dia akan buat salah satu, dia tak akan buat benda tu serentak. Okay, benda ni pun dia tak berlaku secara serentak lah, maksudnya mula-mula dekat point A and then pada point B and then pada point C. Okay, benda tu tak berlaku secara serentak lah pada satu masa Okay. Alright, Afiqah tunjuk jawapan untuk A tadi Afiqah. Okay, okay. So dekat A dapat 32.768 Newton. Okay, kalau kat point mana? Point C. Okay, point C 130.868 lah. So kalau lihat dekat sini, bottom dia akan ada nilai tension yang lebih tinggi lah. Okay, banding dengan at the top. Alright. So yang tu lah kena berhati-hati lah, sebab saya pun ada mention kan, kadang-kadang takut soalan nanti, soalan objektif dia mungkin akan tanya, sebab objektif kan C1 dia tak ada pengiraan kan. So mungkin akan tanya at top dengan at the bottom, mana ada nilai yang lebih maksimum dari segi tensionnya, normal force-nya, based pada kes-kes kita lah. Kalau kes ni tension lah, so tension at the bottom dia akan ada maximum value lah daripada at the top Yang tu kena ingat tau kes tu. Okay, sebab takut soalan objektif boleh keluar macam tu lah. Okay, sebab objektif kita tak ada pengiraan, tapi dari segi itu adalah konsep lah. Okay, which is at the bottom dia akan ada T yang paling maksimum. Tapi dekat top, nilai tension dia adalah minimum. Okay, boleh Boleh. Boleh. Okay, next question. Terima kasih Afiqah. Sama. Nanti share dekat dalam grup ya. Okay, next soalan seterusnya. Suhaila yang nombor 8 Okay, Ferris wheel. Okay, Suhaila. Nampak tak madam? Nampak dah. Okay, soalan ni dia cakap a rider on a Ferris wheel moves in a vertical circle of radius r equals to 8 meter. So radius dia 8 meter. Kalau saya salin balik untuk bagi nota lah. Lepas tu dia cakap at constant speed. So V dia semua constant. Dengan dia cakap pula if the time taken to make one rotation is 10 second, so kita buat juga period dia adalah 10 second, and the mass of rider is 60 kilogram. So kita buat mass dia 60 kg. Lepas tu dia tanya ini calculate the normal force kat at the top. So kat sini. So kalau kita nak lukis free body diagram dia, ni dia adalah surface. Saya tak boleh nak lukis madam. Tak apa. Ni adalah surface. Kalau ada surface, dia auto ada normal force kat atas ni. So, dan kat bawah ni dia adalah weight. Weight adalah mg. Normal force kat atas. Centripetal acceleration dia ke bawah. Bila ke bawah, yang kat bawah ni adalah auto positif dan yang kat atas ni adalah negatif. So kalau dia minta normal force, kita buat ni formula ni. So kita ambil mg tolak dengan n equals to mv squared over r. Dan kita transfer mg ni ke sebelah, n ni ke sebelah dan yang ni ke sini. So dia akan jadi n equals to mg tolak mv squared over r. Dan kita masukkan formula, masukkan nilai ni. Bila kita masukkan, kita tak dapat v ni, kita tak tahu v ni. So kalau kita nak cari v, kita kena guna formula T equals to 2 pi over omega.
So kita transfer omega ke sini, T ni bawa ke sebelah, dia akan jadi omega equals to 2 pi over T. Kan omega kita dah dapat. Omega kita dah dapat pula dah. T kita dah dapat. So 2 pi over 10 sebab T dia adalah 10 second. So kita akan dapat omega iaitu pi over 5 radian per second. So bila kita nak cari V lagi, V equals to R darab dengan omega. So kita masukkan R dia tadi 8 dan omega dia yang ni kita masukkan, lepas tu kita akan dapat 5.03 dan kita masukkan ke dalam ni dan kita kira dapat 398.8 dan dia minta pula at the bottom of the circle. Kalau at the bottom ni dia kat sini lah, cuma tak nampak orang tu kat sini. Lepas tu kalau kat bottom pun dia sama je sebab dia punya surface dia kat sini. So end dia ke atas dan width dia ke bawah. Dia sama je dengan at the top tadi. Tapi bila dah kira at the bottom, kita tak payahlah kira yang ni sebab dia sama je. V dia kan V constant. So masukkan je lah nilai. Yang ni semua dah tahu kot macam mana nak keluarkan formula ni. Dan kira-kira dapat 778.4 Newton. Faham tak? Orang lain faham tak? Dia pentingnya saya rasa dari segi free body diagram semua orang dah mahir lah. Okay, cuma yang pentingnya arah AC tu. Kan kalau kita lihat tengok A tadi Suhailah, tengok free body diagram A atas sikit. Okay, arah AC dia tu kan ke bawah kan sebab dia always toward the center lah. Tapi kalau at the bottom tu arah AC dia ke atas kan sebab daripada bawah. So that's why lah arah AC tu berbeza. Okay, so that's why the equation kita akan jadi sama ada mg tolak n ataupun n tolak mg. So kalau awak tak lukis arah AC tu ke mana, so kita tak nampak. Kita tak nampak case dia horizontal ke, vertical ke, ataupun kita tak nampak siapa tolak siapa. So that's why kalau boleh lukis arah AC tu sama ada upward ataupun downward. Okay, yang tu yang penting lah. Alright, dari segi equation tu saya rasa tak ada masalah lah sebab chapter 4 kan dari segi equation siapa tolak siapa tu saya rasa semua orang dah mahir dah. Okay, dari segi free body diagram pun semua dah mahir dah. Okay, cuma kena lihatlah arah AC tu ke mana. Boleh semua? So kalau lihat at the top and at the bottom ni, top tu nilai dia dapat N minimum lah. Okay, banding dengan at the bottom kan. So kena tahulah dari segi konsep mana tahu soalan objektif keluar macam tu pula kan. Okay, dia boleh tanya lah, dia akan tanya position top dengan bottom, normal force on the rider tu siapa yang paling maksimum. Okay, so bottom akan ada nilai yang lebih besar lah banding dengan at the top. Okay, kalau at the top tu nilai N dia lebih besar, apa akan jadi? Saya nak tanya, apa akan jadi? Jatuh. Betul? Dia awak akan jatuh. Alright? So that's why lah N dekat top tu tak boleh besar, dia akan jadi minimum. Okay, sama juga macam tadi tali kan, tension tadi. Okay, kalau tension at the bottom lebih besar, at the top lebih besar, apa akan jadi? Tali tu akan putus. Okay, sebab dia ada maximum tension. So dia akan putus. Bola kita tu pun akan melantun lah pergi mana-mana. So sama juga kat sini. Okay, kalau normal force pada at the top tu lebih besar, awak akan jatuh. Okay, awak akan terpelanting jatuhnya. Okay, macam tu lah. Okay, tu konsep kan. Alright, terima kasih Suhailah. Okay. Alright, question number 9. Yang ni Widani Okay, ni case roller coaster kan, dia terbalik ni. Alright. Widani dah bersedia? Dah. Okay, silakan. Oh, nampak dah. Nampak. Untuk soalan nombor 9 ni. Dia ada dua keadaan lah, dekat top dengan dekat bottom. So soalan ni dia bagi info and then dia minta dekat point A dengan point B. Jadi kita kena first tengok betul-betul lah kat sini. Point B kat atas, point A kat bawah. Okay, jadi macam biasalah.
kita baca soalan dulu. Dia kata mass 1.2 kilogram. Lepas tu constant speed means V lah, bukan velocity. Speed yang bukan yang ada direction. Lepas tu dia bagi radius 3 meter. Kat sini pun dia ada label. Lepas tu dia suruh cari determine the magnitude of the reaction force. Reaction force ni adalah sebenarnya normal force. Sebab reaction force adalah force yang diberi daripada tempat yang kita pijak kepada kita. Macam itulah maksud dia. Okay, jadi kita label dulu dekat picture. Kita buat A dulu. Jadi objek A ni dia dekat sini. Kita letaklah titik kan di sini. Jadi dia ada force apa yang ada kat dia. Kita ada mg, kita ada mg, kita ada normal force sebab dia ada surface. And then kita tengok center dia dekat sini. Jadi AC dia ke atas sini. Okay. Lepas tu kita tengok point B pula. Point B kita penting dalam kes bulatan ni penting untuk kita tengok kepala dia ke atas atau ke bawah. Okay, jadi bila point B ni kepala dia ke bawah tau, ke bawah. Jadi normal force dia akan jadi ke bawah. Sebab surface dekat sini. So act to the object jadi ke bawah. Jadi jadi objek ni force dekat objek ni ada Newton normal ke bawah. Mg semestinya ke bawah. Okay, dia ada berat dia ke bawah juga. Jadi kita label pula towards the center dia punya AC. Ataupun FC pun samalah. Jadi dekat sini apa-apa nak jawab soalan ni mesti kena lukis free body diagram. Jadi berdasarkan yang kita lukis tadi tu kita masukkan ke sini. Okay. Kita ada vertical force sahaja sebab dia tak gerak ke kiri ke kanan pun. Dia hanya dekat situ and then force atas bawah ke center. Jadi kita lukislah. Jadi kita tengok kan tadi kan AC point A yang bawah ni tau. Point A, AC dia kan ke atas. Jadi bahagian atas ni akan jadi positive side, yang bawah ni jadi negative side. Jadi kalau kita nak cari FC, kita kena ambil N tolak mg. Jadi kita nak cari N kan tadi, kita pindah-pindah dapatlah N sama dengan FC tambah mg. Jadi masukkan equation FC yang ni, lepas tu mg. Masuklah value yang dia bagi tadi. Mass 1.2 kilo, V 15 dengan R sama dengan 3. Make sure dalam SI unit semua. Iaitu yang ni tadi meter, ni kg, ni ms -1. Jadi dah betul, dah lah tak payah tukar. Jadi kita substitute, kita dapatlah jawapan 101.8 Newton. Untuk point B pula, yang atas ni tadi, kita lukis juga free body diagram. Tapi kita tengok normal force dia ke bawah. And then AC dia kan ke bawah, jadi dua-dua ni akan jadi, belah sini akan jadi positif. Okay. Jadi FC sama dengan mg plus N. Kita substitute equation. Ganti baru cari N dekat mana and then substitute juga mv squared per R tolak mg and then kita akan dapatlah jawapan 78.2 Newton. Dah. Okay. So point A tadi. Maafkan saya. Tak apa. Okay, so kalau tengok jawapan yang diberi tu macam jawapan tu salah kan betul? Jawapan salah kan? Nampak tak? Cuba awak tengok jawapan awak Widani. Kan point A awak jawab kan tapi awak dapat 101.8 tu tak? Tapi jawapan kat tepi tu 78.2. Perasan tak? Ke semua orang tak perasan ni? Perasan. Jawapan tu salah tu. Terbalik kan? Terbalik je. Dia terbalik je. Betul lah awak buat tu Widani. Tapi jawapan dia tu terbalik. Oh, saya tak tengok dia tuliskan kat mana. Saya tengok ada number ni betul tu. Okay, tak apa. Okay, jawapan yang diberi tu salah tau. Takut nanti semua macam confused. Macam mana ni tiba-tiba terbalik pula kan? Okay, jawapan tu salah. Bukan salah apa, dia terbalik kedudukan tu. Alright, terima kasih Widani. Sama. Minta maaf, madam.
apa. hujan-hujan. Okay, tak apa. Okay, next. Seterusnya. Angeline. Angeline. Dah ready dah? Dah. Okay. Ni semua orang kata nombor 10 macam susah kan? Kita tengok Cikgu Angeline terangkan. Silakan. Okay, boleh. Nampak tak kalau yang Dia baru nak keluar, ambil masa sikit. Okay. okay. Sekarang boleh tak? Boleh nampak. Okay. The question stated that the mass is 1.34 kg, which means that the mg is equal to the m is 1.34 kg, and then this ball is tied with two strings, which mean that the strings, if the question have the string, means that there are tension in the question. So we have to write down the tension here. This is T1 and this is T2. And then the question stated that tension 1 is 35 Newton. Okay, then we draw the free body diagram. We set the ball as the center of the point, which means here, this is the ball. And then upward force T1 is 35 Newton. The upward force here is the tension of the string 1. And then tension 2 is another T2 here. Since we don't know that what B1 stated that we have to find the magnitude of the tension in the lower string, which is string 2 in my diagram. So at first we do not know that what is the alpha here, which the alpha here is here. The angle between the ball and the string. So we have to find alpha first. And how do we find alpha? We need to find using the trigonometry method, which is sine cos tangent. Alpha we can find by using sine, which is O over H. So we use sine power -1 and over O over H. Our O, which is opposite, and how do we know the opposite, which is the 0.85? You can know by dividing 1.7 by 2, because we have two strings, right? So we have to divide the diagram into 2, which means that this 1.7 is the total length of the rod. So we have to divide by 2, which is 0.85 here and 0.85 upwards, up there. So we use calculator and press, then we can get 1 over 6 pi, which is pi over 6. And if we know pi over 6 is 30 degrees, but I substitute 1 over 6 pi into my alpha, then total Fy, which is the vertical force, in B1, I only use vertical force because vertical force is equal to 0. Because this is the horizontal type of question, so our Fy is 0. And if Fy is 0, we assume that the upper here is positive and the lower force is negative. So we have to write in this form, which is 35 sine alpha. 35 sine alpha is come from here. This is the angle, so we have to find the upper force here, which is the Fy of T1. So 35 sine alpha minus T2 sine alpha and minus mg. So we pindah ke another side, we get positive and positive value. Then we substitute the value of alpha inside the alpha sign here, and the alpha is 1 over 6. Alpha is 1 over 6 pi. So
we press our calculator and we get T2 is equal to 8.709. Then I don't know, teacher, Madam Azhar tak tahu value ini betul tak, kerana Betul. Jawapan tu salah. kerana saya kira banyak kali. And then we find the net force of the ball. The net force is actually equal to FC of the ball. So as we know that Fy is equal to 0, then Fx has the Fc value. Fc is equal to Fx, this one. So we substitute the value of Fx, and how do we know the Fx of the value of Xf? Then Fx is actually equal to 35 degree sine cos alpha plus T2 cos alpha. So we substitute the value of T1. T1 is 35, and then cos is 30 degree, because we know that pi over 6 is equal to 30 degree. T2, that is the value we find just now, which is 8.709, and then we substitute the value of alpha inside. Alpha is 30 degree, and then we press our calculator, we get 37.9. And then the answer stated here is radially inward, because we know that radially inward means that the AC is inward to the rod, is here. The AC is equal to here. This is the AC value. So the FC is radially inward. And then question 3, we need to find the speed of the ball. Speed of the ball, we can directly substitute the value of mv squared over r inside the Fx value. The Fx value is the Fc value just now we find here. So is equal. So we need to find the value of v, and then we just substitute the value of all the things. And then how do we know the r? R is, we have to find sine 60 is equal to r over 1.7, which means that sine 60, this is the value that we need to find for r. So we have to use the trigonometric method again to find the r value. And how do we find r? Just now we find that this alpha value is 30 degree. So if then we know one triangle has 180 degree. We use 180 degree to minus 90 degree here and 30 degree here. Then we get 60 degree here. But you can also use 30 degree to find the value of r. But I use 60 degree because it's easier. And then we find sine 60 is sine. We know that sine of one angle is equal to opposite over hypotenuse. And from here we know that the r is our opposite. R is our opposite because we depends on this angle. So we know that O is the R and then H is the T. T, since we know that T is 1.7 meter as stated in the question, so we substitute the value of 60 degree and H, which is the length of the string is 1.7 meter. Then we press our calculator, we can get 1.472 meter. We substitute the value of R inside this formula, and then we press calculator, then we get 6.45 meter per second. And remember there is a square here, so you have to remember to press the square root in the calculator, like that. Okay, sudah. Ya, thank you. Semua okey faham Memang Angeline dia explain one by one lah ni. Nampak Nampak. Nanti Angeline boleh share lah dekat dalam group jawapannya. Okay, alright. Okay, thank you Angeline. Okay, the last one. Last one siapa Saya. Siapa yang saya tu? Zarifah. Okay, silakan Zarifah. Okay.
Pani ada kelas tak? Ada. Ada Okay, sikit lagi. Okay, last Zarifah. Kejap. Macam ni. Ya, kenapa? Kejap. Okay, baik. Semua menanti. Macam ni madam. Sekejap, nampak tak? Okay. Alright, nampak? Okay. So, Assalamualaikum and good morning. So, hari ni saya dapat soalan nombor 11. Soalan dia, figure above shows a conical pendulum with a bob of mass 80, berat dia 80 on a 10 meter long string, panjang dia 10. Lepas tu making an angle of 5 degree to the vertical. Dia punya vertical, dia punya paksi Y punya degree dia adalah 5. So, lepas tu dia dah bagilah gambar rajah ni kat tepi ni. Lepas tu dia minta sketch. Hello? Sibuk. Okay. Lepas tu sketch the free body diagram of the bob. So, dia suruh buat free body diagram berdasarkan bob lah. W is equal to mg, weight dia. Lepas tu kita ada tension dia. Tension dia adalah dia bagi 5. Lepas tu kita nak tahu mana dia arah centripetal acceleration. Dia punya arah dia adalah selalunya always towards the center. Lepas tu soalan yang seterusnya, determine tension in string. So dekat sini tension dia dekat paksi Y. So summation Fy equal to 0. T cos 5 degree minus dengan W sama dengan mg. Lepas tu kita masukkan mass dia 80. Gravity dia 9.81. So kita dapat 787.80 Newton. Faham tak? No. Kenapa tak dengar? Faham. Okay. Lepas tu dia minta speed and period of the bob. So mana kita dapat speed dia dengan period dia? So kita ambil Fx sama dengan Fx sama dengan MLC, centripetal acceleration dia. So kita ganti dengan V square over dengan R. Lepas tu kita masukkan nilai dia 787.80 sin 5 degree. Lepas tu masukkan mass dia 80. Lepas tu kita nak cari V square. R dia kita dapat mana? Kita ambil daripada apa ni yang guna soh cahaya tua tu, macam tu. Lepas tu kita tahu dah degree dia 5, dia punya opposite dia 10. So kita nak tahu opposite, hypotenuse dia 10. So kita nak tahu opposite dia berapa. So opposite dia adalah 0.872 meter. Lepas tu kita dapat dah V dia sama dengan 0.865 meter per second. Lepas tu period adalah sama dengan T equal to 2 pi over W. So W ni kita tak ada, and then kita kena carilah. Kita dapat W is equal to V over R. Lepas tu kita susun, and then kita dapat 2 pi R over dengan V. Lepas tu kita masukkan 2 lepas tu pi. R kita dapat tadi 0.872. Lepas tu V kita 0.865. So dapat jawapan 6.33 second. Last sekali dia minta centripetal acceleration. Lepas tu kita guna formula dia, SC sama dengan V square over R. So kat sini kita dapat V dia 0.865 and then R dia adalah 0.872. So kita dapat 0.858 meter per second. Jadi macam tu. Alright. Semua okay? Soalan nombor 11. Ini kita kata case conical pendulum Maksudnya kalau kita buat tali tu dia berpusing kan, kita akan nampak macam bentuk pendulum. Nampak tak bentuk pendulum? Kalau tambah tu. Nampak kan bentuk pendulum kan? Alright. So ni kita kata dia special case conical pendulum lah. Alright. Tapi conical pendulum ni kalau kita lihat dia still lagi total Fx yang sama dengan FC daripada free body diagram lah. Okay, arah AC dia tu maksudnya pada paksi X lah. So FC kita, Fnet kita pun pada paksi X. Okay, so nampaknya dah settle lah chapter 6 kan. Alright. Saya harap semua dah nampak lah sebab ni memang case-case yang ada lah. Kalau lihat kepada PDF yang saya dah share pun, yang ni lah soalan-soalan yang akan ditanya lah. Okay, conical pendulum.
Okay, normal and so on lah dari segi frictional force-nya. Kalau ada kereta buat bulatan, okay, kita ada case Ferris wheel, kita ada case roller coaster, kena lihat lah dari segi normal kan. Ke atas ke bawah, terbalik ke tak terbalik, yang tu je lah. Okay, so harapnya semua dah nampak lah chapter 6 boleh semua? Boleh madam. Boleh. Okay, so chapter 6 ni selalunya adalah chapter yang kita kata budak memang score. Okay, kebanyakan ni kalau exam SPM, chapter 6 ni kalau marking kan memang tanda seronok je. Okay, memang semua betul-betul dapat full mark lah selalunya. Okay, chapter 6 dengan chapter 7. Chapter 7 pun senang juga sebab dia equation saja dia equation masukkan, ganti dalam nilai je. Cuma yang tu kena lihat dari segi SI unit lah. Kalau tak tukar SI unit, jawapan kita salah. Yang tu je lah. Alright, so selalunya chapter 6 dengan chapter 7 ni memang kalau tanda exam, memang full mark kan. Berderet semua full mark. Kita ada masalah lah selalunya. Alright, so untuk hari ni itu sahajalah. Alright. So nanti kita proceed dengan chapter 7 kemudian. Okay, terima kasih semua. Terima kasih tolong cikgu hari ni.